InsyaAllah saya singgah ke Kelantan. Mungkin dengan keluarga kot. Balik Kelantan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tak bawa. Haji ada ikuti live kita. Tanya tak gimana. Alhamdulillah. Kita baca sikit lagi ni insyaAllah. Cek suara tuan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan yang dah sampai, yang dah masuk, cuba komen suara saya. Kita akan mulakan pengajian kita sebentar lagi insyaAllah. Hari ini bab pada menyatakan cinta dunia. Bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Muka surat 47. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Baris ke-6 daripada atas. Bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan ya. Tuan-tuan ambil link, masukkan dalam grup. Kita share dan tag nama kawan-kawan kita. Kita akan baca kejap je hari ni. Habiskan satu bab ni, masukkan satu, ataupun kita masuk bab lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadil ladhina istafa. Amma ba'du fa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Baru 2 orang je masuk ni. Tuan-tuan share lagi, ambil link, masukkan dalam grup. Kawan-kawan kita tak tahu lagi. InsyaAllah kita masuk malam ini kitab Penawar Bagi Hati muka surat 47. Bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Kasih akan hubujah ya, hubujah nama dia, bukan umujah, hubujah. Ketahui olehmu wahai penuntut ilmu bahawasanya kemegahan itu memilik akan segala hati yang dituntut akan taatnya. Kemegahan ni dia kontrol hati kita. Dia kontrol hati kita sehingga hati kita ni nak taat akan apa yang dikehendaki tadi. Seperti kaya itu memiliki akan harta benda yang banyak. Jadi kalau kaya tu syarat dia kena memiliki apa? Harta benda. Kemegahan ni dia memiliki kekayaan. Tak? Nak megah, nak jah, nak masyhur, dia kena kaya dulu. Seperti mana kaya itu syarat dia kena memiliki harta benda, demikianlah kemegahan itu dia kena kaya. Akan harta benda yang banyak. Dan keduanya sebab bagi menunaikan akan keinginan. Kedua-dua ni apa? Hubujah dan kekayaan ni, kedua-duanya itu sebab bagi menunaikan akan keinginan hatinya dan menyampaikan kepada tujuan. Inilah sebab, dua-dua sebab ni. Apa? Kekayaan, memiliki harta benda, dan apa itu? Mencintai kemegahan itu adalah sebab bagi menunaikan akan keinginan syahwat dalam hati kita dan menyampaikan kepada tujuan hak kita kandak tu. Dan bahawasanya kasih akan kemegahan itu satu kelakuan yang dicela, mazmumah lah. Kasih akan diri disanjung, kasih akan diri disebut-sebut, kasih akan diri disanjung-sanjung, di follow-follow. Itu satu kelakuan yang mazmumah, yang dicela, yang dikeji. Yang sebab bagi kebinasaan, bukan dicela, dikeji saja, malah sebab
bagi menyampaikan kepada kebinasaan, celaka, halakah. Telah berfirman Allah Ta'ala, tilka darul akhirah naj'aluha lillazina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Tilka darul akhirah, artinya bermula negeri akhirat itu kami jadikan dia bagi siapa? Bagi mereka yang tiada berkehendak, mereka itu akan keinginan di atas, ketinggian di atas muka bumi ini. Akhirat ni Allah Ta'ala jadikan bagi orang yang tidak ada keinginan diri dia mempunyai kedudukan tinggi atas muka bumi ini. Orang yang ada perasaan macam tu, aku ni kalau boleh tak ada orang kenal aku. Biarlah manusia, penduduk di bumi tak kenal aku, tapi aku dikenali penduduk langit. Orang yang macam ni. Jadi negara akhirat, tilka dar, rumah akhirat itu kami menjadikan bagi orang yang tidak berkeinginan ketinggian di atas muka bumi. Dan juga wala fasada, dan tiada akan kebinasaan. Rumah akhirat ni Allah Ta'ala jadikan sebenarnya bagi orang, pertamanya orang yang tidak mahu hubujah, tidak mahu disebut-sebut namanya, tidak mahu digah-gah, ditinggi-tinggikan kedudukannya. Yang kedua, orang yang tidak mahu kefasadan berlaku, tidak mahu kebinasaan berlaku. Dan menerangkan ia akan bahawasanya, yakni menerangkan ia ini ayat, akan bahawasanya negeri akhirat itu bagi mereka yang sunyi hatinya daripada kedua-dua kehendak itu. Kedua apa kehendak itu? Pertama, ketinggian di atas muka bumi. Yang kedua, kebinasaan. Jadi mereka ini sunyi hatinya daripada kedua-dua kehendak itu, dan masuk dalam ketinggian itu kemegahan. Maknanya disebut sini uluwan fil ard, ketinggian di atas muka bumi. Termasuk daripada ketinggian di sini juga adalah kemegahan. Dia tak nak kemegahan atas muka bumi ini. Tak nak masyhur. Allahu Akbar. Orang mungkin saja boleh miskin, tapi dia tak boleh miskin daripada hubujah. Jadi syarat hubujah ni tak semesti kaya. Orang miskin pun akan datang penyakit ni. Walaupun dia tak ada duit, tak ada harta, tapi dia masih ingin dikenali, ingin disebut-sebut, ingin dipopularkan dan sebagainya. Firman Allah Ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dengar ayat ni tuan-tuan. Artinya barang siapa ada ia menghendaki dengan amalnya akan hidup dunia. Maknanya dia buat amal semata-mata hendak mencapai kemewahan, kesenangan dunia. Dia buat amal tapi untuk mencapai kehidupan dunia. Wazinatah, dan perhiasan dunia semata-mata. Buat amal semata-mata untuk capai amal kehidupan dunia dan perhiasan dunia. Apakah jadi? Nescaya kami sempurnakan kepada mereka itu. Allah Ta'ala kata, nuwaffi ilaihim. Baik, kami sempurnakan kehendak kamu. Kamu nak amal daripada dunia tadi, boleh? Fiha, wahum fiha la yubkhasun. Akan tetapi, mereka itu akan balasan segala amal mereka itu dalam dunia. Maknanya Allah Ta'ala sempurnakan balasan segala amal mereka atas dunia. Dah kamu nak dunia, kami sempurnakan amalan kamu atas dunia. Dan mereka itu tiada kurangkan akan suatu dalamnya. Maknanya dari segi dunia tak ada kurang pun. A'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka tidak ada kurang pun dari segi kehidupan dunia. Sebab itulah kita kena takut kalau dunia kita senang, sempurna. Kita kena takut. Seperti mana sahabat, mereka menangis bila mana dunia dibentangkan pada mereka atas dunia. Mereka kata, A'jalalana ad-dunya. A'jalalana ad-dunya. Dipercepatkan kepada kami. Di dunia ni lagi segala balasan. Takut-takut di akhirat nanti muflis, tak ada apa. Kalau Allah Ta'ala bagi di dunia pun bagi, akhirat pun bagi, Masya Allah, nurul ala nur. Tapi takut Allah Ta'ala bagi segala balasan akhirat, Allah Ta'ala percepatkan atas dunia lagi. Akhirat tak ada apa. Sebab tu sahabat menangis. Jadi bagi orang yang hendak amalan dia kehendakkan dunia, maka Allah Ta'ala kata akan balasan segala amal mereka itu dalam dunia. Dan mereka itu tiada dikurangkan akan sesuatu pun dalamnya dunia. Bermula mereka yang tiada ada bagi mereka itu pada akhirat. Adapun orang yang ulaikal ladzina laysa orang ini sambung lagi, ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirah. Orang ini bermula orang ini mereka itu yang tiada ada bagi mereka itu hissah, yakni bahagian pun pada akhirat, melainkan api neraka. Buat amal untuk dunia saja. Okey, bolehlah dunia, tak ada kurang pun dalam dunia. Tapi akhirat tidak ada apa-apa pun melainkan illan nar, melainkan api neraka. Dan batil oleh barang yang memperbuat mereka itu. Segala amalan mereka buat itu semua jadi batil. Wa habita ma sana'u.
akan dibatalkan segala perbuatan amalan mereka. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batilah oleh barang yang memperbuat mereka itu. Maka tiada ada pahalanya di akhirat. Akhirat tak ada pahala langsung. Dan batil barang yang mengerjakan mereka itu dalam dunia. Apa yang mereka amalkan untuk dunia tadi semua batal. Daripada segala kebajikan. Bermula ini ayat melengkapi juga akan kasih akan kemegahan. Termasuk daripada ayat ni juga, termasuk daripada tadi lah, buat amal. Satu orang buat amal semata-mata untuk dapat kemegahan. Allah selamatkan kita. Termasuklah live kita ni. Saya pun kalau saya nak buat live supaya supaya orang apa? Orang like ramai, supaya orang view ramai, supaya orang masyhur. Ini juga balasan bagi saya. Alhamdulillah lah. Setakat ini orang 9 orang pun 8 orang kita teruskan, alhamdulillah. PKP ke tak PKP, mudah-mudahan Allah bagi ikhlas pada saya dan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, termasuk daripada ayat ini melengkapi juga akan kasih akan kemegahan, kerana bahawasanya kemegahan itu sebesar-besar kesedapan. Talazzuz, kesedapan yang paling besar, bermegah-megah, kemegahan, kebanggaan, populariti. Sedap populariti ni. Orang duk cium tangan kita, orang duk sebut nama kita. Sekali posting dalam Facebook, orang duk share, orang sedap tuan-tuan. Duduk kejap nak tengok kejap nak tengok handphone, duduk kejap nak tengok posting. Orang like banyak mana dah. Disebut sini, tuan kita kata, kerana bahawasanya kemegahan itu sebesar-besar kesedapan. Sedap daripada makan sate lagi, sedap daripada makan biryani lagi, sedap daripada makan nasi beliau bacok lagi, Tariq Al-Hafiz. Nasi beliau mu'jah ke siapa. Lebih sedap lagi kemegahan daripada segala kesedapan hidup dunia, dan sebaik-baik perhiasan daripada segala perhiasan. Kemegahan ni juga sebaik-baik perhiasan daripada segala perhiasan. Dan ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu tiada dicela akan dia semata-mata, semacam dengan harta tiada dicela semata-mata. Seperti mana harta tu bukan semata-mata ain harta itu dicela, tapi harta yang melalaikan diri daripada zikrullah itu dicela. Demikian juga kemegahan itu bukan semata-mata kemegahan itu dicela. Tapi kemegahan yang mana? Yang memberi kebinasaan pada dia dan umat. Sebab itu dia kata, bahkan ada juga kemegahan yang dipuji. Ada mahmudah juga. Orang yang masyhur, orang yang tinggi kedudukan dia ni, ada juga yang dipuji, bukan semuanya. Macam mana? Dan berhajat kepadanya oleh manusia. Maknanya dia begitu megah, begitu masyhur, begitu populariti sehingga orang berhajat kepadanya. Seperti berhajat ia kepada sedikit daripada harta. Seperti mana harta tadi, kita berhajat harta saja itu tidak dicela, tapi harta yang mencukupi kan. Harta yang mencukupi itu tidak dicela. Harta yang tidak melalaikan pada Allah itu tidak dicela. Begitu juga kemegahan yang dia kata. Seperti berhajat ia kepada sedikit daripada harta, maka tiap-tiap kemegahan yang dikehendaki akan dia kerana menyampaikan kepada yang dipuji, maka iaitu dipuji seperti kemegahan seorang di sisi raja. Jadi kemegahan yang mana dapat bagi manfaat kepada umat itu bukan kemegahan yang dicela, malah ia kemegahan yang mahmudah, yang dipuji. Seperti dia kata apa? Kemegahan seorang yang di sisi raja. Orang yang mana ada pangkat VIP, datuk dan sebagainya, dia dekat dengan raja. Tujuan dengan apa? Tujuan dia. Dia sebut sini tujuan. Yang menolak ia dengan dia akan zalim. Mana dia boleh tegur raja. Tak? Dia seorang je boleh tegur. Dia seorang boleh selotok dengan raja. Apa yang kamu buat ni dah agak tersasar. Kalau boleh tarik handbrake sikit. Dia boleh. Orang lain takut. Nak angkat muka pun takut. Jadi orang yang populariti macam ni, orang yang ada kepangkat VIP macam ni, orang ini kemegahan yang ada pada dia itu dipuji, bukan dicela. Maka dia kata, seperti kemegahan seorang di sisi raja yang menolak ia dengan akan zalimnya raja. Dan yang dapat ia dengan dia memberi nasihat akan raja itu. Dia boleh nasihat selotok dengan raja tadi. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat bagi kasih akan kemegahan itu. Apa tips dia? Ni kita nak belajar ni tips. Apa tips, apakah rawatan ubat untuk kita ubati penyakit kemegahan kepada kasih akan kemegahan itu? Dia kata bersusun daripada ilmu dan amal. Bersusun makna murakkabun min ilmin wa amalin. Disusun daripada ilmu dan amal. Makna dua ubat. Seperti makjun disusun daripada madu dan habatus sodak contoh. Begitu juga ubat bagi
kasih akan kemegahan disusun daripada ilmu dan amal. Okey. Adapun ilmu, mana dari sudut ilmu, bagaimana ubat kamu nak makan macam mana? Maka mengetahui ia akan segala kebinasaan yang bersegera dalam dunia. Dia kena tahu, dia kena ada ilmu dengan sifat kasih akan kemegahan itu, dia akan cepat binasa di atas dunia ni. Seperti dengki atasnya oleh manusia. Contoh apa binasa? Bila orang itu populariti tinggi, bila orang itu masyhur, orang itu viral, maka orang mula dengki pada dia. Seperti mana zahir depan mata kita apa yang terjadi. Dengki atasnya oleh manusia. Dan menyakiti mereka itu akan dia. Orang tak cukup sekadar dengki. Tengok kawan-kawan kita yang masyhur, yang follower berjuta-juta. Buat jahat pun salah, buat baik pun salah. Buat jahat apatah lagi, orang mula dengki. Orang tak cukup dengki, malah mereka mula buat fitnah. Menyakiti pula. Dan menyakiti mereka itu akan dia. Itu kita kena tanggung lah kalau kita nak popular. Jangan nak salahkan orang. Dan susah ia pada memelihara. Ini kebinasaan yang kedua. Susah ia pada memelihara kemegahannya daripada hilang. Bila populariti dah naik, selalu duk viral, view duk ramai, nak cari konten supaya kekal populariti tu hari-hari pening fikir. Jadi tuan kita bagi tahu lama dah. Nak cari konten supaya nak kekalkan kemegahan yang ada tu, itu kebinasaan yang kedua. Dan susah ia pada memelihara kemegahan daripada hilang. Jadi hari-hari lah kena buat konten supaya kemegahan yang ada tu boleh kekal. Kalau tidak, sekarang orang duk kecoh pasal si akak pun, dia pun cerita juga pasal si akak mahal. Orang duk cerita pasal orang tu kena dera, dia pun cerita kena dera. Supaya apa? Konten yang kekal, supaya kemegahan itu kekal. Itu kebinasaan yang kedua. Kerana tiap-tiap yang mempunyai kemegahan itu senantiasa ia di dalam ketakutan daripada hilang akan kemegahan dengan berubah hati manusia. Takutlah kalau aku tak viral, kalau aku tak popular, kalau aku tak masyhur, follower lari. Takut follower lari. Allahu Akbar. Sebab tu dia kata, dengan berubahnya hati manusia. Takut orang dah tak suka aku, orang dah tak like aku, orang dah tak view aku, berubah hati manusia, follower lari pergi kepada selebriti yang lain. Dan Allah Ta'ala itu muqallibal qulub. Allah Ta'ala itu zat yang membolak-balikkan hati manusia. Muqallibal qulub mana? Membolak-balikkan hati manusia. Memanglah. Takutlah. Sebab Allah Ta'ala boleh bolak-balik hati manusia. Follower boleh lari bila-bila masa saja. Dan mengetahui ia akan bahawasanya, jika adalah kemegahannya sampai sujud baginya manusia sekalipun, nescaya tiada berkekalan ia. Ilmu yang ketiga dia kena tahu, kalaulah dia itu satu orang yang top, satu orang yang masyhur, satu orang yang popular begitu sekali sehingga orang datang sampai sujud pada dia sekalipun. Sekarang orang duk cium tangan saja. Ni kalau orang datang sampai sujud kepada dia sekalipun, dia kena faham bahawa nescaya tiada kekalan ia, kerana ia akan mati. Satu hari kamu sendiri akan mati. Tak kekal. Orang duk cium tangan kamu, orang duk sujud pada kamu sekalipun, kamu sendiri akan mati. Demikian juga sekalian yang sujud kepadanya. Demikian ada orang duk sujud kepada kita, dia pun akan mati. Mantaplah. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala zat hayyun la yamut. Zat yang sentiasa hidup, tidak pernah mati, tidak akan mati. Satu hari orang datang kepada Hadrat Haji Maulana Inamul Hasan. Dia duk follow Hadrat Haji, cium tangan. Mana Hadrat Haji dia pergi, satu kali dia pergi jumpa Hadrat Haji Maulana Inamul Hasan. Dia kata, Hadrat, saya sangat cinta pada Hadrat, saya sangat kasih pada Hadrat. Maulana Inamul Hasan kata, kenapa kamu kasih pada aku? Kasihlah kepada zat yang hayyun la yamut. Kasihlah kepada zat yang mana sentiasa hidup, tak pernah meninggal. Aku ni akan satu hari akan mati. Di mana pula kasihmu akan berpindah? Jadi, kalau orang taksub kepada kita sekalipun, sampai sujud, dia bagi tahu ni, kalau sekiranya orang sujud kepada kita sekalipun, kita kena tahu bahawa kita pun akan mati. Orang yang sujud pada kita pun satu hari akan mati. Makna populariti kita tidak akan kekal. Satu hari akan berakhir. Itu nak bagi tahu. Kerana ia akan mati, demikian juga sekalian yang sujud kepadanya juga maka akan mati. Maka betapa suka ia dengan kemegahan dunia yang binasa. Jadi kenapa kita nak suka dengan kemegahan dunia yang sementara ni? Yang menyebabkan hilang kemegahan akhirat yang berkekalan. Kalau kita duduk suka dengan kemegahan dunia yang tak seberapa ni, dia boleh menjadi sebab kepada hilangnya kemegahan di akhirat.
Jadi kita pilih nak kemegahan di dunia ataupun kemegahan di akhirat. Dan adapun amal, okey, pertama dari segi ilmu, kita kena tahu apa yang disebutkan tadi. Yang kedua dari segi amal, dari segi tindakan kita. Apa kita punya action kita, tindakan kita, respon kita. Maka dia kata, adapun amal, maka mengerjakan engkau akan barang yang harus, yang menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia. Kamu kena buat sesuatu yang perkara yang bukan haram, yang harus, yang mana kalau kamu buat tadi akan menggugurkan pangkat kedudukan martabah kamu di sisi manusia. Macam mana? Disebut nanti. Seperti barang yang diceritakan, seperti ada satu cerita bahawasanya seorang raja menziarahi ia raja tadi akan seorang yang sangat zahid. Zahid ni seorang yang sangat zuhud. Zuhud, tidak gemar terhadap dunia. Itu maksud zuhud. Bukan menolak dunia. Hati dia tidak gemar akan dunia. Itu maksud zuhud. Satu hari raja ni mari, dia berjumpa, dia dengar kisah seorang yang sangat zahid, seorang yang zuhud. Orang yang tidak gemar hatinya kepada dunia. Maka tatak kala mengetahui orang zahid itu, orang zuhud, orang yang tidak gemar pada dunia tadi, dia tahu akan kedatangan raja. Maka menyuruh ia orang yang zuhud tadi dengan menghidang makanan. Maka dia bagi tahu ahli keluarganya, buat makanan hidang raja nak mari ni. Buat makanan banyak-banyak. Letak atas suprah pelbagai hidangan. Maka memakan ia orang zahid tadi dengan bersangatan loba dan membesarkan ia akan suapannya. Bila raja mari duduk depan, dia jamu raja, depan raja, dia makan sekali dengan raja. Bila dia makan, dia buat tamak loba. Makan macam tu. Sedangkan bukan sifat dia macam tu. Sangatan loba dan membesarkan ia akan suapannya, supaya hilang zahidnya dari dalam hati raja itu. Tujuannya supaya raja nampak, ni bukan orang zuhud ni, silap orang aku mari ni. Aku datang nak jumpa orang yang zuhud, tak gemar pada dunia, tak gemar pada makanan. Tiba-tiba mari orang yang jenis makan banyak ni. Jadi tujuan dia supaya hilang zahidnya dari dalam hati raja itu. Maka tatak kala melihat akan yang demikian oleh raja itu, maka berpalinglah ia. Maka raja pun tak iltifat lagi, tak berpaling kepada si zahid tadi. Maka berkata orang yang zahid itu. Lalu bila raja dah beredar bertolak pergi, orang yang zuhud tadi kata, Alhamdulillahilladzi sarafaka anni. Artinya segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memalingkan ia raja akan dikau daripada aku. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memalingkan akan dikau, yakni raja, daripada aku. Itu orang yang zuhud sebenar. Ni zuhud, Masya Allah. Baju pun bertampung-tampung, rumah pun nak runtuh. Tapi dengar datuk tu nak datang, Masya Allah, sambut begitu sekali. Dia ke depan. Jadi zuhud tu dalam hati. Bukan hanya melalui pakaian, bukan hanya melalui percakapan, bukan melalui perbuatan. Zuhud hasil dalam hati. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang orang tasawuf ni, dia semata-mata inilah segala amalan kita. Makna dia sebut apa tadi? Dari segi actionnya, dia kata apa? Dari segi amalannya, mengerjakan engkau akan barang yang harus, yang menggugurkan pangkat engkau. Buat satu perkara yang boleh menjatuhkan imej kita di depan orang ramai. Seperti mana arwah Ustaz Razak, orang tabligh yang lama sini tahulah arwah Ustaz Razak Sirih. Satu kali, satu waktu tu, satu tempoh tu, dia pakai seluar jeans macam biasa saja. Pakai seluar jeans, pakai t-shirt. Duduk di bandar-bandar. Orang jumpa, Ustaz, apa cerita ni? Selalu pakai jubah, pakai serban. Hari ni pakai seluar jeans, pakai t-shirt je. Dalam satu tempoh, 3 bulan ataupun 6 bulan macam itulah. Jadi anak murid yang dekat dia beritahu, sebenarnya Ustaz buat macam ni. Sebelum itu Ustaz begitu disanjungi, begitu sekali disanjung, begitu dicium tangan dan sebagainya. Orang duk taksub sangat, jadi nak menghilangkan taksub pada anak murid dan hilangkan. Yalah, bila orang duk puja kita, itu yang bahaya tu. Orang duk puja, duk cium tangan, hatta sampai sujud ada setengah orang kan. Itu yang jatuhkan kedudukan kita. Jadi dia buat itu semata-mata untuk supaya orang tidak lagi taksub pada dia. Itu maksudnya dari segi kemegahan. Kita cinta kepada kemegahan ni. Orang duk puja sangat kita, orang duk puji sangat kita, sanjung sangat kita. Kita kena buat satu amalan yang harus, tapi jangan buat yang haram lah. Jangan buat yang haram, makan benda yang haram pula.
Atau buat satu benda yang haram, kena buat benda yang harus. Tapi benda yang harus tadi boleh mencacatkan apa itu martabah kita di mata manusia. Tak? Sebab itulah setengah-setengah wali Allah ni, mereka berbuat sesuatu itu tidak sunyi daripada hikmah. Tidak sunyi daripada hikmah. Ada satu cerita, sebab ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti waliku, sesungguhnya faqad azantuhu bil harb, aku mengisytiharkan perang padanya. Jadi satu orang wali Allah telah berlalu, dia ni selalu orang maki dia, orang cemuh dia, orang maki dia, orang kecam dia tak jawab. Satu kali dalam majlis orang muda datang, dia kecam wali Allah tadi, seorang ulama besar. Dia tak tahu, dia kecam, dia maki. Sampai satu tahap dia pukul wali tadi. Kemudian tiba-tiba wali tu macam marah. Dia bagi tahu anak murid dia, kan, cepat pergi balah pukulan dia tadi. Tadi anak murid tak bergerak seorang pun, dalam dia sendiri angkat tangan bagi. Bila dia bagi, orang tu meninggal. Meninggal ke tak kisahlah, meninggal tak meninggal, saya lupa cerita dia. Kemudian bila anak murid tanya, tuan guru apa telah jadi? Selalu tuan guru ni seorang penyabar, orang buat macam mana pun, cakap apa pun tuan guru tanggung segala penderitaan, tak bertindak hari ni, apa telah jadi? Jadi dia kata, sebenarnya bila orang tu duk maki aku, tak apa lagi. Bila dia pukul aku nampak jalalnya Allah. Marahnya Allah Subhanahu Wa Taala begitu meluap-luap. Sekiranya kalau aku sendiri tak ambil balas dendam, kalau aku sendiri tak tampar dia, aku takut balasan Allah kena pada dia. Sebab tu aku tampar. Jadi sebenarnya kisah ini dalam kitab Bukhari, bila timbul bab sebelum Nabi wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, 2-3 jam sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mereka telah beri satu ubat. Mereka menyangkakan Nabi kena satu penyakit disebut Zatul Jamb. Jadi sahabat ambil ubat itu, beri kepada Nabi. Nabi kata tak nak. Jadi sahabat paksa Nabi. Mereka anggap bahawa orang yang kena penyakit Zatul Jamb ni, mereka memang tak suka ubat. Jadi kena bagi ubat juga. Jadi mereka paksa Nabi. Dalam keadaan Nabi separuh sedar lah, mereka paksa Nabi makan ubat. Nabi tak sedar. Lepas makan ubat, Nabi pengsan. Lepas tu Nabi sedar. Nabi kata, siapa yang paksa aku makan ubat tadi, semuanya kena ambil ubat tu, dia makan sendiri. Semua kena makan sendiri, kecuali Abbas. Abbas dia tak paksa. Jadi Nabi perintahkan semua sahabat yang ada sekeliling Nabi tu, semua kena makan ubat. Kenapa kamu bagi pada aku? Jadi sini ulama bahas, kenapa Nabi SAW satu orang yang tak pernah balas dendam. Kenapa malah dekat nak mati ni, dekat nak wafat ni, Nabi seolah-olah marah. Nabi tak pernah balas dendam kalau kerana individu. Kalau kerana infiradi, Nabi tak balas, melainkan kerana agama. Kenapa kali ini Nabi seolah-olah nampak balas dendam? Sebab itulah timbul pensyarah Bukhari, mereka di antara jawapan mereka beri, mereka keluarkan cerita ni. Sebenarnya orang yang dekat dengan Allah ni, mereka nampak. Kalaulah sahabat tak, kalaulah Nabi tak suruh sahabat minum macam tu, nescaya jalalnya Allah Ta'ala akan turun kena pada sahabat semua binasa habis. Sebab tu Nabi sebelum turunnya jalalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jalal ada mana ni? Tak ada. Sebelum turunnya jalal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi suruh semua makan ubat, seolah-olah balas dendam daripada terkena balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu situ pula. Ada kaitan dengan tadi? Ada kaitan dengan, maknanya kadang-kadang wali Allah mereka bertindak luar kebiasaan mereka. Di sana ada hikmah. Jangan kita sangka buruk. Kita nampak keburukan yang dilakukan oleh mereka, jangan kita sangka buruk. Kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. InsyaAllah kita sambung lagi pada pengajian akan datang. Jazakumullah khairan jazaa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina
ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم طهر قلوبنا عن بخل. اللهم طهر قلوبنا عن حب الدنيا. اللهم طهر قلوبنا عن حب المال. اللهم طهر قلوبنا عن حب الجاه. اللهم طهر قلوبنا عن مذمومة يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله. Kita sambung akan datang insyaAllah.